Dalam pada itu, minggu pertama menggunakan kaedah PDPR, ada lompang yang perlu diberi perhatian. Keluhan itu datangnya dalam kalangan guru dan ibu bapa mengenai peranti dan capaian internet yang masih lemah. Wartawan Juliana Shahrin meninjau keadaan itu. PDPR pembelajaran norma baru yang menjadi alternatif kepada sesi secara bersemuka. Walaupun lancar pada hari pertama pelaksanaannya kemarin, beberapa isu berikut perlu diberi perhatian agar tiada pelajar yang tercicir. Capaian internet bukan sahaja isu besar di kawasan pendalaman, tinggal di bandar juga bukan jaminan menikmati akses yang lancar. Itu tidak dikira lagi faktor kemampuan apabila terdapat ibu bapa yang mempunyai ramai anak, bergelut untuk menyediakan telefon pintar atau komputer riba untuk setiap anak. Nur Hayati Kameh yang mempunyai 6 anak dan 4 daripadanya perlu mengikuti PDPR. Akilah, Afika, Arfa dan Auni terpaksa berkongsi 2 telefon bimbit yang ada. Jika kelas berjalan serentak, seringkali si adik terpaksa mengalah. Kadang-kadang kakak ada kelas pagi, adik ada kelas pagi, dah bertembung. Jadi salah seorang kena beralah lah. Kadang-kadang diorang tak masuk kelas. Macam tu lah. Nak buat macam mana? Lepas tu ada yang boleh buka, tapi ada yang tak boleh buka. Macam tu lah. Lepas tu bila macam cikgu kata, okey rujuk muka surat ni bab 1. Anak kita macam, alamak macam mana ni mami tak boleh buka. Lepas tu kadang-kadang bila buka, tak boleh nak support. Telefon tak boleh nak support. Dia dan suami masih berkira-kira untuk membeli telefon terpakai memandangkan pendapatan yang ada cukup-cukup untuk menampung perbelanjaan harian. Ada juga ibu bapa yang melontarkan cadangan agar semua guru menggunakan medium yang sama. Platform komunikasi yang berbeza digunakan guru untuk setiap subjek menyukarkan perancangan oleh penjaga. PDPR turut menjadi dilema bagi ibu bapa yang bekerja, lebih lagi yang bertugas sebagai barisan hadapan. Bagi tenaga pengajar, mereka tetap komited untuk mencurahkan ilmu kepada anak bangsa. Siti Rosbaka, seorang guru yang juga ibu anak 4. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada guru-guru terutama yang duduk di kawasan pedalaman. Mereka banyak kekangan sebenarnya tetapi masih lagi dapat melakukan PDPR. Jadi sebagai golongan guru yang berada di tengah-tengah bandaraya sebegini, kami perlu menggunakan peluang yang ada dengan sebaik mungkin. Ada kalanya beliau juga terpaksa bergegas ke sekolah untuk mendapatkan akses internet yang lebih pantas. Banyak juga pihak tampil mencadangkan kaedah lebih praktikal dan kos efektif iaitu TV pendidikan. Suka atau tidak, PDPR perlu dimantapkan kerana kita tidak tahu berapa lama lagi COVID-19 ini akan berakhir. Setahun bulan madu berakhir, kini pelajar dan juga guru perlu menjalani PDPR. Ia dilihat pilihan terbaik dikala pandemik COVID-19 ini masih belum reda. Berhenti menunding jari, sebaliknya bekerjasama bagi menjayakan PDPR ini. Jika dahulu telefon dilarang bawa masuk ke sekolah, kini sekolah dalam telefon. Ternyata COVID-19 merubah corak kehidupan manusia 180 darjah. Juliana Shahrin, TV3. Sementara itu, cabaran melaksanakan PDPR di luar bandar yang sering berdepan masalah kekurangan liputan internet dan peranti cuba ditangani sebaik mungkin. Bagi warga pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Serting di Jempol Negeri Sembilan, mereka segera menyediakan modul pelajaran yang turut diserahkan secara pandu lalu. Pihak SMK Bandar Baru Serting menyiapkan modul pelajaran sebaik sahaja arahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran di rumah dimuktamadkan pihak kementerian. Modul dihasilkan menerusi bengkel dan perbincangan guru berdasarkan keperluan pelajar. Kami terpanggil secara ad hoc macam tu. Kita pihak pengurusan berbincang apa patut kita buat. Jadi disambut oleh guru-guru saya. Tak apa puan, kita
kena juga sediakan modul macam tingkatan 2 dan tingkatan 3. Memang semalam sampai pukul 6 lebih mereka masih lagi compiling. Sebab kata Tuan KPPD tadi, bahan tu kita tak boleh tangkap muat. Jadi tidak semua pelajar yang boleh bersama-sama online. Ya, maknanya dia kadang-kadang dia ada masalah online, sebab tu kita menyediakan modul. Okey, jadi modul ni pula ada juga kita bersama dengan guru. Okey, maknanya itu adalah satu guideline okey kepada pelajar. Kaedah pandu lalu dipilih bagi memudahkan ibu bapa pelajar tingkatan 1, 4 dan 5 mengambil sendiri modul selaras mematuhi SOP ketat PKP. Sesi penyerahan selesai dilaksanakan semalam bagi semua pelajar sekolah itu. Kejadian itu juga hasil kesungguhan dan kerjasama termasuk pihak ibu bapa. Saya lihat banyak sekolah yang juga buat seperti ini untuk mereka sangat teruja supaya ilmu itu sampai kepada anak-anak mereka. Ini satu kekuatan yang kita ada di daerah ini yang patut kita puji. Usaha dilakukan bagi memastikan akses pendidikan yang sama rata kepada setiap pelajar. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup semuanya kini dalam Bulletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Bulletin TV3.